Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hazna was-sa'ba idza syi'ta sahla. Wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada malam ni kita dapat bertemu. Tuan-tuan semua sihat tak? Ya, alhamdulillah. Baik, kita berhenti di mana tuan-tuan? Kitab kita, ya, nama Allah yang ke-88. Kalau Jawi muka surat 64, nama Allah yang ke-88. Qal musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumi fid darain. Kata pengarang, Al-Ghani, nama Allah yang ke-88. Al-Ghani, yang maha kaya. Allah terkaya dan tidak berkehendak kepada sesuatu yang lain, tetapi yang lain perlu kepadanya. Itu makna kayanya Allah. Yani Allah Ta'ala tidak berkehendak. Terkaya Allah daripada berkehendak kepada sesuatu. Termasuklah Allah Ta'ala tidak berkehendak kepada ibadah kita. Dan tidak mudarat pada Allah maksiat yang kita lakukan. Dalam hadis Qudusi, Allah Azza wa Jalla berfirman, kata Allah, ya ibadi, wahai hambaku, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dhalika fi mulki syai'ah. Wahai hambaku, sekiranya daripada awal kamu, ini semenjak daripada zaman Nabi Adam, wa akhirakum, sampailah hari kiamat, ini kira seluruh makhluk. Jadi sebelum Nabi Adam pun dah ada makhluk lain. Bumi lebih tua daripada Nabi Adam. Nabi Adam dengan kita, sebahagian pengkaji kata 7,000 tahun, sebahagian pengkaji kata 11,000 tahun, sebahagian pengkaji kata 200,000 tahun. Tapi saya ingat lebih lama lagi, walaupun dia berguna pentarikhan karbon. Tapi pentarikhan karbon tu dia tepat sampai 60,000 tahun. Lebih pada tu dia dah tak tepat lah. Baik, jadi tuan-tuan, boleh jadi kita dengan Nabi Adam juta-juta tahun. Sebab kita dengan bumi ni pun usia dia 4.5 bilion tahun. Itu usia bumi. Matahari pun sama, usia dia 4.5 bilion tahun. Jadi sebelum ada Nabi Adam, bumi dah ada, kita tahu. Allah Ta'ala berfirman, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ketika Allah berkata pada malaikat nak jadikan khalifah di atas muka bumi, Nabi Adam tak cipta lagi, bumi dah ada makhluk lain. Jadi tuan-tuan, yang Allah Ta'ala sebut dalam hadis ni, kata Allah dalam hadis Qudusi, kalau awal kamu, yakni seluruh makhluk, manusia dan jin. Dan manusia atas muka bumi sekarang ada 7.2 bilion sekarang ni. Jadi yang disebut dalam hadis ni, sepanjang tahun, sepanjang zaman, sepanjang sejarah, jin dan manusia, insakum wa jinnakum, jin dan manusia, kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum, semuanya baik macam manusia yang paling baik. Semua pada zaman Nabi Adam dan zaman dulu lagi. Katanya sebelum Nabi Adam ada Han dan Jan. Ada yang kata Nabi Adam ni ada banyak macam-macam, tapi senang kata daripada dulu lagi sampai hari kiamat, semua baik macam manusia yang paling baik. Siapa manusia paling baik tuan-tuan? Makhluk paling baik yang pernah Allah Ta'ala cipta.
Siapa makhluk yang paling baik yang pernah Allah Ta'ala cipta sepanjang sejarah, sepanjang masa lah tuan-tuan? Nabi Muhammad SAW. Sebab Allah Ta'ala pernah bersumpah dengan umur Nabi Muhammad, la'amruka innahum lafi sakratihim ya'mahun. Demi umurmu, Allah bersumpah dengan umur Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya kaum Nabi Nuh dan kaum Nabi Lut dalam keadaan kesesatan yang nyata. Jadi nak cerita Allah bersumpah, kata Ibnu Abbas, tak pernah Allah bersumpah dengan umur sesiapa pun. Umur Nabi je Allah pernah bersumpah. Sebab itulah Nabi adalah makhluk sebaik-baik makhluk. Kata Qadhi Iyad, sebaik-baik makhluk adalah tanah setelah Nabi tu, muka bumi lah, selain pada manusia. Yang lebih mulia daripada arash dan kursi adalah tanah yang menutupi jasad Nabi. Sekarang ni lah kubur Nabi tu, tanah yang tutup jasad Nabi tu, kata Qadhi Iyad, lebih mulia daripada arash dan kursi lagi, kerana dia yang menutupi jasad Nabi yang mulia. Kalaulah semua ni baik macam Nabi, manusia dan jin semua yang bertrilion-trilion ni semua baik macam Nabi, semayang malam sampai bengkak-bengkak kaki, zikirnya, semayangnya macam Nabi Muhammad SAW, kata Allah, ma zada dhalika fil mulki syai'ah, tak tambah dalam kerajaanku walaupun sikit. Itu benda yang kita kena tahu. Itulah kaya. Kalau semua pakai baik lagu tu pun tak tambah dalam kerajaanku walaupun sikit. Sebab ada setengah orang kadang-kadang bila dia diuji dengan kemiskinan, dia malas ibadah. Betul tak? Diuji dengan sakit, malas ibadah. Dia rasa dengan malas ibadah tu Allah Ta'ala rugi. Dia rasa lah, pergi kat Allah tak payah ibadah. Salah tuan-tuan. Allah Ta'ala tak kurang langsung. Allah Ta'ala tak kurang langsung. Sebab tu dalam Quran sebut kan, ada orang yang apa, fa amal insan idza mabtalahu fana'amahu, macam mana ayat ni, fa yaqul rabbi akraman, surah Al-Fajr tu. Ada seorang hamba, fa amal insan idza, apabila Allah Ta'ala muliakan dia, fa akramahu wa na'amahu fa yaqul rabbi akraman. Setengah manusia ni bila Allah Ta'ala berikan nikmat padanya, bagi pangkat padanya, bagi kesihatan padanya, masa ni dia bagus, akraman, oh alhamdulillah Allah Ta'ala muliakan aku. Wa amma idza mabtalahu faqadar alaihi rizqahu fa yaqul rabbi ahanan. Tapi bila Allah Ta'ala uji dia, dia akan kata apa? Ahanan, Allah dah menghina aku. Ada satu cerita yang ada satu pemuda datang ke Madinah, dia beriman. Bila dia mai ke Madinah, isteri dia dapat anak lelaki, orang Arab suka anak lelaki, dan unta dia banyak melahirkan anak. Unta dia banyak nilah beranak, banyak anak. Jadi dia kata, ni agama yang baik, Islam ni agama yang baik. Aku masuk je Islam, bini aku dapat anak lelaki, dapat unta aku apa, beranak pinak banyak, dia suka. Selang beberapa tahun, dia mai lagi ke Madinah. Tahun tu isteri dia dapat anak perempuan. Orang Arab dia suka anak lelaki supaya boleh bekerja. Unta dia pula tak melahirkan. Dia kata apa? Agama ni tidak ada kebaikan padanya. Dan dia keluar Islam, dia murtad. Itu yang sebut tu, wa minan nasi may apa, ya'budullah ala harf. Ada sebahagian manusia yang sembah Allah di atas jurang. Kalau dia diberi nikmat, dia tenang. Kalau dia diuji, dia berpaling daripada agama. Sebab apa? Dia sangka dengan dia berpaling, Allah Ta'ala rugi. Salah tuan-tuan. Kita beramal ni untuk kita. Jadi kata Allah, kalau semua baik macam Nabi Muhammad, tak tambah dalam kerajaan Allah walaupun sikit. Kemudian kata Allah lagi, sambung hadis tu, ya ibadi, wahai hamba-Ku, lau anna awwalakum wa akhirakum, kalau seluruh makhluk daripada awal masa zaman sehinggalah kiamat nanti, insakum wa jinnakum, manusia dan jin semua, kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum, semuanya jahat macam makhluk yang paling jahat. Siapa makhluk yang paling jahat yang pernah Allah Ta'ala cipta tuan-tuan? Iblis. Dia makhluk paling jahat. Tuan-tuan tak boleh dah mendandingi rekod dia. Buat jahat lagu mana pun tak boleh mendandingi rekod. Iblis dah pegang rekod makhluk paling jahat. Dia lah makhluk paling jahat sepanjang zaman, sepanjang masa. Tak mati-mati dia. Ada lagi. Duduk atas laut, singgah sana dia ada atas laut, sebut dalam hadis riwayat Imam Muslim. Jadi tuan-tuan,
Kalau semua ni jahat macam iblis, jahat. Semua berterlian-terlian ni, semua seluruh zaman, jin dan manusia. Man naqasa dzalika min mulki syai'ah. Tidak kurang dalam kerajaanku walaupun sikit. Kemudian kata Allah wah, innama hiya a'malukum. Yang kita duk semayang, kita duk ibadah, kita duk jauhi maksiat, kita buat ketaatan, itu amalan kamu, kata Allah. Usiha lakum, aku yang hitung nanti, aku hisap di hari kiamat. Faman wajada khairan falyahmadillah. Siapa yang nampak catatan amalan dia banyak kebaikan, pujilah Allah. Sebab apa? Kerana tiap kebaikan yang kita buat, Allah Ta'ala balas berganda-ganda. Kita buat sikit, Allah Ta'ala balas berganda-ganda. Tentang beramal kat dunia 40 tahun, 50 tahun, duduk syurga selama-lamanya. Bukan duduk syurga 40-50 tahun. Tu yang bila dah nampak kebaikan, pahala, puji Allah. Kerana pahala Allah lebih besar daripada amalan kita lakukan. Faman wajada ghaira dhalik. Siapa tengok catatan amalan dia, tengok banyak dosa, fala yalumanna illa nafsah. Jangan salahkan siapa, jangan nak marah kat siapa, marahlah diri sendiri. Jadi tuan tu makna dia Allah Ta'ala ghani. Wallahu Allahu ghaniyun 'anil 'alamin. Allah Ta'ala kaya daripada alam. Allah Ta'ala tak perlukan sekalian alam. Ya ayuhan nasu antumul fuqara ila Allah. Wahai manusia, kamu ni semua fakir, iftiqar pada Allah. Allah Ta'ala inilah ya ghaniyul hamid, yang kaya lagi terpuji. Baik tuan-tuan, seterusnya kita tengok yang ke-89. Jadi poin dia tuan-tuan, kita ingat ibadah kita ni, kita yang perlukan ibadah. Kita perlukan ibadah. Allah Ta'ala tidak kurang dengan maksiat yang kita lakukan. Kemudian yang ke-89, Al-Mughni, yang maha pengurnia kekayaan. Ia memberi kekayaan kepada sesiapa yang ia kehendaki. Allah Ta'ala lah yang memberi kekayaan pada makhluk dia. Allah Ta'ala yang bagi. Boleh tak Allah Ta'ala jadikan semua makhluk dia kaya? Boleh. Boleh. Allah Ta'ala jadikan semua kaya. Tapi Allah Ta'ala tak jadikan begitu. Supaya apa tuan-tuan? Dalam Quran sebut kan, liyasta'milakum fih, supaya kita boleh hidup lah tuan-tuan. Sebab tu tak jadi semua kaya. Tak jadi semua kaya. Sedangkan Allah Ta'ala boleh jadi semua kaya. Tapi bila Allah Ta'ala jadikan semua kaya, macam mana kita nak hidup? Semua dalam bank ada 20 juta. Siapa yang nak pergi mancing udang galahnya? Siapa yang nak repair bumbung kitanya? Siapa yang nak pergi kek sawit? Siapa yang nak jadi cleaner? Siapa yang nak jadi MDK, Indah Water? Siapa nak kerja macam tu? Siapa yang nak jadi cikgu? Betul tak tuan-tuan? Cikgu kerja banyak, tension. Siapa yang nak jadi kerja berat-berat? Siapa nak buat? Kalau semua dah kaya. Jadi Allah Ta'ala nak kita ni boleh hidup. Ni macam kita duduk dalam surau ni, bukan sama rezeki. Saya cikgu, ngajar kat sekolah, cikgu. Ada orang kerja, ada post, kerja pejabat post. Betul tak? Kalau orang yang bawa JNT tu semua pakat kaya tuan-tuan, mereka pun tak mau, tak larat nak pergi cari rumah orang, bukan senang. Nak pergi cari ninja van ke apa, barang pun tak sampai. Orang bawa lori, kalau semua pakat kaya, siapa nak tuan-tuan sembang orang bawa lori, ambil trip pi Melaka, pi Johor, kan senang ke? Susah. Tinggal nak bini badan penat pi, ialah gaji dapat 5-6 ribu kan. Tapi itulah rezeki dia. Tapi kalau dia dalam bank ada 20 juta, buat apa? Tak larat aku nak bekerja, barang tak sampai. Ni kita beli barang pada Cina tuan-tuan. Kalau orang bawa lori tak sampai kat kita. Ni senang dengan ada orang yang bawa JNT. Rezeki dia JNT, dia boleh hantar barang kita sampai. Rezeki dia Ninja Bank, sampai barang dia kat kita. Ada orang rezeki dia buat kek, dapat kita makan kek dia. Betul tuan-tuan? Masing-masing tu hidup kita ni boleh berjalan sebab masing-masing ada sumber rezeki masing-masing. Kalau cikgu semua pakat dalam bank ada 40 juta, 50 juta, pergi sekolah, guru besar cengeng sikit. Betul tak kan? Guru besar cengeng, banyak cenggadak. Ni tak kena, tu tak kena, ni tak kena. Aku duit pun banyak, kita tinggal tuan-tuan. Betul tak kan? Tak perlu lah. Saya sekolah menengah, pengetua macam-macam tuan-tuan. Ni tak kena, tu tak kena, pada aku sakit, tension, biar aku berhenti. Duit banyak. Tapi bila kita duit pun tak ada, itulah sumber kita rezeki tuan-tuan. Kok mana pun kita sabar. Betul tak tuan-tuan? Dan ni rezeki aku ni. Rezeki aku kok mana? Rezeki aku kok sini lah. Kok mana rezeki dia? Buat rumah, sabarlah kok mana pun. Orang komplain lah kok mana pun, sabarlah.
Rezeki ikut mana? Cleaner. Ada orang cleaner kan. Sabarlah. Bos lagu mana pun sabarlah. Ini rezeki ikut anak dan isteri. Jadi manusia tidak melampau. Manusia tidak bersikap melampau. Tiap kali diuji dia sabar. Dia sabar. Pasal dia tahu ini sumber dia. Sumber rezeki dia. Dan manusia hidup teratur tuan-tuan. Tidak. Saling melengkapi antara satu sama lain. Tapi Allah Ta'ala lah yang bagi kekayaan pada seseorang. Allah Ta'ala tahu siapa yang lebih layak kaya, siapa yang kurang. Dan lagi satu tuan-tuan, supaya terlahirnya syukur. Tidak tuan-tuan, baru ada syukur. Tapi kalau semua sama semua, baru kita ada syukur. Kita naik kereta, tengok orang bawa anak naik motor 4 orang, hujan, baru ada syukur. Tidak kan? Alhamdulillah dapat nikmat kita ni kan, lebih pada orang lain tuan-tuan. Kita duduk rumah elok tuan-tuan, tengok ada orang tak ada rumah, nyewa sepanjang tahun, sepanjang umur menyewa tuan-tuan. Alhamdulillah kita ada rumah, baru ada syukur. Kita pendapatan sebulan 7-8 ribu, tengok ada orang pendapatan sebulan 1,000 lebih, syukur Alhamdulillah, baru ada syukur tuan-tuan. Dan Nabi SAW suruh kita tengok orang yang lagi bawah. Tak, jangan tengok lebih. Saya pernah sembang dengan satu cleaner. Dia cleaner, bini dia cleaner, anak 6. Anak pun tak ada kerja, semua belajar lagi, universiti, sekolah menengah. Saya termenung, cukup ke dia makan? Yalah, cleaner 1,000 lah kot kan, tolak lebih kurang 1,000 lah. Dia 1,000, bini dia 1,000. Demikian, anak tak ada kerja lagi, universiti ada 3 orang. Macam mana? Saya terfikir macam mana dia boleh hidup. Anak kat sekolah menengah lagi. Saya tanyalah dia, cukup ke? Sebab kita kan tak tahu macam mana dia nak apa, dia nak susun duit tu. Jadi bila saya tanya dia, dia kata, Ustaz, kalau saya cerita kat Ustaz, nanti saya ceramah kat Ustaz, nanti saya bagi kuliah kat Ustaz, kata. Saya kata tak apa, saya nak tahu. Dia cerita sebenarnya rezeki ni, dia kata Allah Ta'ala susun elok lah. Dia kata, saya ni Ustaz, walaupun kereta tak ada, boleh hidup, tak ada kereta tuan-tuan. Kita kereta 2-3 biji, dia kereta tak ada, saya Masya Allah. Dia kata tiap kali nak hantar anak dia dekat EU, ada saja orang tolong. Kadang adik-beradik tolong, tak adik-beradik tolong, jiran tolong, ada je. Duit simpanan ada, simpanan pun tak ada Ustaz. Duit memang habis je bulan-bulan. Tapi tiap kali dia sempit, ada je orang yang nak tolong dia tu. Allah ada tuan-tuan. Tawakal pada Allah tuan-tuan. Tu bila saya tengok dia boleh hidup dengan gaji 2,000, anak 6 boleh je. Yang jadi tak boleh pasal apa? Yalah tuan-tuan, gaji 2,000, pakai kereta Camry, matilah tuan-tuan. Gaji 2,000, tiap-tiap tahun tukar handset iPhone, betul tak kan? Pro Max 14, 13 tuan-tuan, matilah tuan-tuan, dah 6,000 lebih. Kita hidup bukan keperluan, kita hidup ikut gaji, betul tak kan? Kita ikut gaji besar. Sebab tu saya berjumpa orang gaji banyak pun tak cukup. Dia gaji dah nak dekat 20,000, bini dia pengetua, gaji pun nak dekat 10. Tanya cukup tak duit? Tak cukup. Mana nak cukup? Rumah beli banyak, kereta berbiji-biji, habis semua. Kita belanja ikut gaji, betul tak? Meniaga kaya sikit, beli Lamborghini, memang teruk lah, betul tak? Kaya sikit dah nak pakai Lamborghini, meniaga sikit, laku sikit, dah pakai Velfire, betul tak? Apa ramai saya jumpa cikgu meniaga kaya sikit, Velfire, lepas tu termenung tuan-tuan. Orang puji sat ya, betul tak kan? Oh Velfire, lepas tu orang tak puji dah pun, betul tak? Hang seronok pakai Velfire sekejap ya, betul tak? Mula-mula pakai teruja lah tuan-tuan, keliling satu Malaysia. Dah 2, 3, 4, 5, 6 bulan, sampah pun penuh dalam tu lah. Kita pun tak pandang lah. Dunia macam tu lah. Pada-pada lah tuan-tuan. Pada-pada, ikut kemampuan. Baik. Jadi jangan tengok orang yang di atas. Jangan tengok orang di atas. Biar ada qanaah, kaya itu dalam hati. Syukur apa yang ada. Kalau kita dah ada makan, kita ada rumah, kita ada kereta, cukup untuk kita bergerak, cukup untuk kita makan, cukup semua, okey lah. Tidak? Memadai lah. Jadilah macam Nabi Muhammad SAW tuan-tuan. Orang yang kaya, yang miskin. Nabi Muhammad ni yang kaya, yang miskin. Macam mana? Nabi Muhammad kaya. Kerana Nabi Muhammad ni diperuntukkan, pertama Nabi Muhammad berniaga.
sebelum nikah kan, niaga. Dan Rasulullah beliau meniaga laku, berkat. Banyak Nabi dapat harta. Bila Nabi jadi Nabi, duduk di Madinah, Nabi mendapat gaji daripada negara. Dia panggil ser/10, se 1/25. Falillahi khumusahu walir rasul tu. Itu harta negara tu memang ada untuk Rasul. Jadi kekayaan negara Islam, sebahagian dia itu ada untuk peruntukan untuk Nabi. Itulah peruntukan itulah yang kita guna untuk beri kepada siapa? Ahli-ahli politik. Betul tak? Perdana Menteri, menteri-menteri. Itulah konsep dia samalah. Cuma kadang-kadang ada setengah negara tu besar sangat gaji. Betul tak? Pada Allah tuan-tuan. Jadi Nabi ni ada peruntukan untuk Nabi. Banyak. Kalau ikutkan Nabi ni kaya lah. Sebab ada peruntukan 1/25 tu. Banyak tu. Tapi kenapa Nabi miskin? Bila sebut Aisyah radhiyallahu anha sebut pernah sampai 3 hari dapur tak menyala, tak ada makan. Nabi wafat, baju besi Nabi ada kat Yahudi. Pasal Nabi gadai nak ambil gandum. Padahal Nabi kaya. Nabi pernah sembelih unta korban 100 ekor unta. 100. Kalau seekor unta 10,000, 1 juta. Nabi pernah sembelih korban. Nabi ambil sikit je balik makan. Selum ambil, yang lain semua fakir miskin. Yang buat kerja bagi upah. Itulah korban yang sebenar-benarnya. Tapi kalau tuan-tuan buat bagi pada orang buat kerja boleh jugalah, dipanggil hibah tuan-tuan. Hibah, tapi dapat seperti mana orang lain. Tidak ada advance, tidak ada lebih berbanding orang lain. Baik, jadi tuan-tuan, Nabi kaya. Nabi pernah ada jubah yang harga dia 33 ekor unta. 33 ekor unta. Baju Nabi itu. Orang bagi hadiah. Bukan Nabi beli. Nabi, orang sayang, ahli politik sayang, orang yang bukan Islam pun sayang, bagi hadiah baju 33 ekor unta. Berapa harga dia? Kalau unta seekor 10,000, harga baju tu 330,000. Tapi Nabi pun baju kadang-kadang koyak Nabi tampai. Pasal apa tuan-tuan? Pasal Nabi ni walaupun kaya, Nabi tak hidup macam tu. Nabi pakai baju yang orang bagi tu, pakai dalam beberapa hari je. Lepas tu Nabi tengok ada sahabat dia suka, Nabi bagi kat sahabat dia yang suka tu. Nabi tak pilih hidup bermewah. Nabi pernah dapat emas. Banyak emas tuan-tuan. Nabi semayang tak senang hati selagi belum dibedak-bedakkan, diberikan pada fakir miskin. Nabi kaya tapi pilih hidup macam orang biasa. Boleh no? Jadi kaya tu penting juga. Dengan kekayaan tuan-tuan boleh tolong Islam, boleh tolong fakir miskin. Tapi bukan bila kita kaya kita bermewah-mewah, tapi kita muhasabah tuan-tuan. Kadang-kadang kita dah jadi dunia dalam hati kita. Malah kadang-kadang kita bermewah sampai kita tak mampu tuan-tuan. Betul tak? Bayar kereta, bayar anak sekolah, bayar handset. Ada orang beli handset hutang kan. Handset bayar hutang, beli motor, orang beli motor, dia beli motor. Sampai kita pun pening hutang banyak. Padahal kita tak perlu. Kita boleh naik motor Aspire tapi pergi beli Y16. Peninglah kepala. Boleh pakai kereta yang dah ada, betul tak? Boleh pakai Vios. Member tengok Velfire, kita duk congok-congok, boleh juga kok beli Velfire. Boleh lah tapi teruk lah. Sebulan nak dekat 2,000. Nampak tak? Memanglah baki gaji apa? Baki gaji. Ada orang bagi gaji tuan-tuan tinggal lagi 1,900. Pasal apa? Velfire punya pasal. Cari penyakit tuan-tuan. Lepas tu duk tengok orang, dia kaya lagi ya, dia kaya lagi. Bila nak syukur? Tengok diri kita, takat mana rezeki kita, syukur. Sistem alam ni elok berjalan. Cikgu, postman, kek sawit, betul tak? Elok. Syukur apa yang ada. Tuan-tuan tengok cleaner tu 2,000, syukur. Dia tak tengok orang lain. Saya sembang, dia tak ada komen, oh dia ni ustaz, rezeki dia ni lebih, rezeki ni lebih, rezeki. Dia tak ada komen. Malah dia syukur apa yang dia ada. Bayangkan gaji berapa? Gaji 2,000, anak 6 tapi boleh hidup tuan-tuan. Macam itulah kita sepatutnya tuan-tuan. Baik. Jadi Allah Ta'ala berikan kekayaan kepada siapa yang ia kehendaki. Baik. Kemudian Al-Mani', yang maha penghalang. Dialah yang dapat mencegah sebab-sebab yang membawa kecelakaan dan kebinasaan. Allah Ta'ala Al-Mani', yang menghalang daripada segala musibah, bala bencana. Cuma tuan-tuan, ialah kita minta pada Allah
supaya tak kena apa, min jahdil bala, tidak tak mau bala datang, wa dariqish syaqa, tidakkan, wa syamatatil a'da, kita tak mau serangan musuh, apa kesengsaraan, macam-macam lah. Tapi benda yang kita kena tahulah, kita doa sama tak mau kena COVID, betul tak? Doa, banyak benda yang kita doa tuan-tuan. Tapi benda yang kita perlu tahu adalah hidup ni adalah ujian. Nah, hidup ni ujian, benda yang kita kena tahu. Dan kita dijadikan Allah untuk diuji. Sebab tu saya ada pada malam ni, tuan-tuan ada pada malam ni. Kita diuji oleh Allah. Hidup ni, sebab tu walaupun Allah Ta'ala penghalang, kalau kita tak kena, Allah Ta'ala lindung. Tapi kok mana pun manusia tetap kena ujian. Semua kena ujian. Tak ada orang tak kena ujian. Semua kena. Dan kita berdoa pada Allah kan. Kita berdoa. Tapi banyak orang berdoa kadang tak sembuh-sembuh. Tidak. Ada orang tak ada anak, doa tak dapat-dapat anak. Sebab apa jadi macam tu tuan-tuan? Pertama tuan-tuan, ini dunia ni bukan syurga. Syurga tuan-tuan minta semua dapat. Dalam Quran sebut, walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Dalam syurga ni segala yang nafsu kita suka dapat. Semua. Walakum fiha ma tad'un. Setiap apa yang kita minta Allah Ta'ala bagi. Setiap apa yang kita minta Allah Ta'ala bagi. Apa saja tuan-tuan minta. Sampai sebut dalam hadis ada orang perempuan yang dulu kat dunia dia tak ada anak. Dia minta kat Allah dia nak beranak. Dia mengandung, dia beranak di syurga. Dan anak lahir anak dia cepat membesar. Tak macam di dunia. Pasal dia teringin. Ada orang, ni cerita dalam hadis sahih tu, ada orang yang di syurga nanti dia minta kat Allah, ialah kat dunia dulu tak ada tanah nak bercucuk tanam. Dia minta pada Allah nak bercucuk tanam, teringin nak tanam sawit ke, teringin sebab tuan-tuan masuk syurga, tuan-tuan punya memori kat dunia dia tak hilang. Supaya kita rasa nikmat. Betul tak? Teringat dulu kita kat dunia kan banyak cabaran, ujian. Kita banding dunia dengan akhirat supaya kita rasa syukurnya duduk di syurga tu. Ada setengah orang dia minta pada Allah doa supaya dapat, dia ada kebun, dia bertanam. Ya Allah Ta'ala beri. Macam-macam minta pada Allah tuan-tuan. Tuan-tuan minta apa saja dapat. Dunia tak macam tu. Tak ada lah tuan-tuan kat dunia, tuan-tuan apa, naik motor jatuh patah kaki, ya Allah kaki patah, elok terus kaki tu. Dia takkan jadi macam tu. Dunia bukan begitu. Betul tak? Kita naik kereta tuan-tuan, tayar kereta tercabut, ya Allah kereta tayar tercabut, sambung balik tayar tu. Dunia tak berjalan begitu. Nah, dunia tak berjalan begitu. Kita kena sakit tuan-tuan, sakit kecil manis teruk tuan-tuan, teruk doa, ya Allah hilangkanlah penyakit ini, esok sembuh terus. Dunia tak begitu lah tuan-tuan. Pasal apa tuan-tuan? Dunia tempat kita diuji oleh Allah. Nah, ujian tu datang. Tuan-tuan suka ke tak suka, dunia diuji. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jelas sebut dah tuan-tuan, kita diuji oleh Allah. Cuma doa yang kita panjat pada Allah ni, kalau baik untuk kita, baik dunia akhirat, baik dunia akhirat, bukan baik dunia saja, baik dunia akhirat Allah kabulkan. Kalau tak, Allah Ta'ala simpan supaya menjadi kita punya balasan di akhirat. Ataupun Allah selamatkan kita daripada benda buruk. Kita doa nak dapat cabutan Al-Awfar 1 juta bank Islam contohnya lah, tak dapat-dapat. Rupanya kita nanti ada dalam ketentuan kita ni boleh kena penyakit yang kos dia pun lebih kurang 1 juta lah tuan-tuan. Rupanya Allah Ta'ala palingkan kita daripada musibah tu. Kita tak tahu. Kita tak tahu benda nak main. Sebab tu kita kena banyak doa tuan-tuan. Banyak berdoa. Saya ada kenal satu ustaz. Daripada saya muda sampailah saya ketua tuan-tuan. Pada saya jadi anak murid dia sampailah saya pun mengajar. Sampai tua tuan, dia doa Allahumma zawwijni zawjatan salihatan wa ghaniyatan wa jamilatan. Dia minta bini nombor 2. Saya kesiam tu kat dia tuan-tuan. Daripada muda sampai ke tua, ya Allah kahwinkanlah aku dengan isteri yang salihatan, isteri yang soleh, jamilatan yang cantik. Ngada-ngada tuan. Nak cantik tak apalah, ikut dia lah. Ghaniyatan kaya, ialah bini nombor 2 cantik kaya syok. Betul tuan-tuan? Bini nombor 2 kaya lapang sikit. Minta bini cantik, soleha, cantik, lawa. Itu yang dia minta.
daripada dia muda, sekarang dia dah tua, kadang-kadang dia doa lagi tuan-tuan. Saya pun garuk kepala lah tuan-tuan. Tapi tak apalah, mungkin Allah Ta'ala nak jadikan simpanan untuk dia di akhirat. Betul tak? Allah Ta'ala mengetahui. Bukan semua orang kahwin lebih ni elok. Betul tuan-tuan kan? Mula-mula syok lah tuan-tuan. Lepas tu pening kepala. Betul tak? Kalau jiwa tak kuat, serabut. Baik. Jadi ingat, Allah Ta'ala penghalang. Kita doa supaya tak mau kena penyakit. Tapi kok mana pun kita kena penyakit. Betul tuan-tuan? Dunia. Doa pada Allah, ya Allah, lindungilah aku daripada sebarang ujian dunia. Mustahil. Itu doa yang mustahil. Hidup ni memang untuk diuji. Boleh lah. Hidup ni diuji. Cuma bila kita diuji oleh Allah, kita doalah, minta kesembuhan. Kalau tak sembuh, kita tahu Allah Ta'ala lebih mengetahui apa untuk kita. Kemudian tuan-tuan, kita tengok ad-dar. Yang maha pemberi bahaya. Ia menurunkan balasan siksa dan bencana kepada musuh-musuhnya. Allah Ta'ala lah yang memberi mudarat, memberi siksa. Tidak berlaku mudarat, tidak bergerak satu zarah pun, melainkan dengan izin Allah Azza wa Jal. Baik. Jadi tuan-tuan, kalau ikut pegangan ahli sunnah wal jamaah tuan-tuan, contoh macam api tuan-tuan, api, walaupun api itu membakar, tapi kesan Allah yang jadikan, bukan api itu yang jadikan. Boleh lah. Kita tak sama macam Mu'tazilah. Mu'tazilah punya pegangan, Allah jadikan kuasa pada api itu untuk membakar. Dia macam tu. Kerana Allah telah memberi kuasa pada api untuk membakar. Tapi pegangan ahli sunnah tak. Api itu memang membakar pada sifat dia. Tapi kesan terbakar tu adalah perbuatan Allah. Allah yang jadikan terbakar. Bukan api tu. Cuma kita sebagai manusia tahulah api itu sifat dia membakar. Air itu sifat dia sejuk, memadam. Tapi yang menjadikan kesan dia adalah Allah Azza wa Jal. Bukan benda tu sendiri tuan-tuan. Kemudian tuan-tuan, kita tengok yang ke-92, An-Nafi', yang memberi manfaat, iaitu memberi manfaat kepada seluruh hambanya. Allah Ta'ala memberi manfaat, Allah Ta'ala memberi kebaikan. Ini dekat-dekat yang kita sebut sebagai berkat tuan-tuan. Biasa dengar orang sebut berkat kan, rezeki yang berkat, umur yang berkat, harta yang berkat, barakah. Barakah ni benda apa tuan-tuan? Barakah ni berkat. Barakah ni maksud dia Allah Ta'ala menjadikan manfaat ataupun kebaikan pada sesuatu benda. Allah Ta'ala berkati. Tu orang kata berkati ni. Allah berkati pada rezeki kawan tu. Rezeki dia tu banyak kebaikan yang Allah jadikan padanya. Ataupun sebut kelangsungan, berterusan kebaikan Allah, manfaat Allah pada sesuatu benda. Contoh dia, kalau rezeki kita berkat lah. Kita rezeki sikit tapi Allah Ta'ala berkat rezeki tu. Walaupun pendapatan kita 1,000, 2,000, kalau Allah Ta'ala berkat rezeki tuan-tuan tu, dia banyak kebaikan. Contohnya rezeki yang tuan-tuan dapat tu, tuan-tuan guna di jalan kebaikan, bukan jalan maksiat. Tuan-tuan bayar yuran anak, tuan-tuan beli makanan untuk anak, tuan-tuan dengan rezeki yang tuan-tuan dapat, tuan-tuan tak bermusuh dengan orang lain, tuan-tuan ada masa nak main masjid. Rezeki yang tuan-tuan dapat tu, tuan-tuan ada masa nak main masjid, tuan-tuan ada masa nak baca Al-Quran, tuan-tuan ada masa nak berzikir. Dan rezeki itu cukup untuk tuan-tuan. Jadi rezeki yang tuan-tuan dapat tu banyak kebaikan dia. Berkat tu. Berkat tu. Dia tak bawa huru-hara kat tuan-tuan. Ada orang ada rezeki banyak tuan-tuan, tapi kalau tak berkat susahlah. Macam saya pernah sebut kat tuan-tuan dulu, seorang sahabat saya yang kerja engineer Toyota, gaji 20,000, tapi hidup dia sempit. Pasal apa? Hidup kerja, semayang pun tak pi, ngaji pun tak pi, sibuk ikut orang Jepun, sibuk. Tak ada life. Memanglah pendapatan sebulan 20,000. Sebulan 20,000. Tapi muka tak nampak kat masjid. Baca Quran tak ada masa. Tak ada masa nak bersilaturahim, nak berukhuwah Islamiah. Hidup dia. Itu namanya rezeki yang tak berkat tuan-tuan. Rezeki yang berkat ni tuan-tuan, rezeki yang tuan-tuan dapat, hidup tuan-tuan lengkap. Kalau dia mati tuan-tuan, bila tengok catatan amalan dia, tak ada apa, kerja, muka kat masjid tak nampak, Quran tak baca, zikir pun tak ada masa tuan-tuan. Sampai dia berhenti daripada kerja tu, dia kerja dengan apa? Jadi NGO ya. Kerja dengan badan NGO ni.
dapat gaji 2,000. Tapi 2,000 dia ni, rasa hidup boleh tu. Rasa boleh main masjid, boleh mengaji, boleh bersilaturahim, boleh jumpa adik-beradik. Itu berkat lah tuan-tuan. Takkanlah tuan-tuan ni hidup tuan-tuan semata-mata dapat 20,000, tapi tuan-tuan tak ada kebaikan lain. Kita hidup dunia ni nak dapat kebaikan dunia dan akhirat. Ada orang gaji banyak lagi tuan-tuan. Kalau Allah Ta'ala tak berkat, apa jadi? Hati tu rasa miskin. Macam tu. Miskin tuan-tuan, rasa tak puas. Sebab tu banyak orang yang rasuah bukan orang miskin. Pasal tak? Orang kaya. Banyak yang pecah-pecah amanah tuan-tuan, bukan orang miskin, orang kaya. Banyaknya tipu projek tuan-tuan, tipu projek kan. Masjid sepatutnya 20 juta, lalah buat masjid tu tinggal 7 juta. Pasal apa? Projek tu, nak dapat projek tu rasuah. Ni benda yang Allah, sedih ya tuan-tuan, bagi saya sedih lah. Sebab tu ada masjid tuan-tuan yang buat lalah runtuh. Ada masjid runtuh pasal bajet dia lari. Kawan ni nak dapat projek, ada nanti orang telefon, hang nak projek ni hang kena bayar. Tidak, aku batalkan projek ni. Nanti kawan ni pula minta duit, kawan ni minta duit. Nak sampai kat dia projek kat tangan kontraktor tu, punya banyak duit kena bagi kawan ni, duit bagi kawan ni, duit ayah, duit ni kena bagi. Duit mana? Duit dia. Lalah dia nak ambil pada mana? Ambil pada duit projek tu. 20 juta tu, duit tu lah yang dia ambil. Lalah kurangkan barang binaan. Tipu lah tuan-tuan. Padahal dah kaya, tipu tuan-tuan. Nampak? Rezeki kalau tak berkat, tuan-tuan rasa tak cukup. Tuan-tuan rasa miskin. Tuan-tuan rasa sempit dada. Rezeki kalau berkat, dada ni lapang. Alhamdulillah, rezeki cukup. Waktu rezeki berkat tuan-tuan. Susah saya nak sebut hati ni tuan-tuan. Ni tuan-tuan boleh tengok lah tuan-tuan. Saya bagi contoh kat tuan-tuan. Kalau lembu tuan-tuan, lembu, kita bagi dia sebakul rumput, dengan kita bagi kat lembu ni sebakul duit 10 juta, lembu pilih mana? Dia tak pilih duit. Kerana Allah jadikan, Allah telah set up lembu ini, kepuasan dia cukup dengan rumput. Allah jadikan begitu. Nampak? Monyet, kita bagi setandan pisang, kita bagi mah 20 kilo susun. Elok Agak-agak monyet ambil mana? Monyet dia takkan ambil emas, dia ambil pisang. Allah jadikan kepuasan monyet cukup pisang. Tuan-tuan, manusia begitu. Allah boleh jadikan kepuasan tuan-tuan. Macam Nabi Muhammad SAW, saat yang paling bahagia adalah waktu solat. Waj'alna li qurratu a'yun, sebutlah hadis. Saat paling Nabi suka ni waktu solat. Manusia begitu. Kalau Allah Ta'ala berkat, jiwa dia kaya tuan-tuan. Jiwa dia lapang, jiwa dia tenang. Susah nak cerita. Orang yang capai makam tu je tahu. Macam Nabi tuan-tuan. Nampak tak tuan-tuan? Harta banyak tapi cukup hidup macam tu. Dia bahagia tuan-tuan. Tuan-tuan ingat dulu Ustaz Azhar Idrus, dia suka bergambar dengan Ferrari kan? Kan Lamborghini Ferrari kot. Ferrari kan. Itu bukan kereta Ustaz Azhar Idrus punya. Itu kereta satu jutawan di Terengganu. Ferrari dia. Jadi Ustaz Azhar Idrus bergambar gambar bawa, tapi bukan kereta dia. Meninggal dah. Tuan kereta Ferrari tu meninggal dah. Meninggal waktu dia bawa kereta Mercedes lama. Mercedes lama dia bawa, dan aksiden. Dia meninggal aksiden. Naik Mercedes lama, aksiden. Iyalah tuan-tuan, kalau tuan-tuan ada Ferrari pun tuan-tuan fikir pening nak bawa Tidak bawa kereta lama sudah lah. Ferrari kan tuan-tuan tekan dia, dia pergi cepat tuan-tuan, enjin dia kuat, rasa macam susah lalah naik apa. Naik kereta ni pun rasa lapang. Hati rasa lapang. Tuan-tuan beli motor 1000cc BMW tu kan, mahal tu, 100,000 lebih. Apa nama BMW tu? Sa'wan, 100,000 lebih tu. Tuan-tuan nak main masjid lama-lama, sakit kaki nak bawa. Betul tuan-tuan. Naik motor Honda Cup bulat senang tuan-tuan. Tu rasa lapang tuan-tuan. Allah Ta'ala jadi dalam hati tuan-tuan. Tuan-tuan tengok orang pernah buat social eksperimen kan, pergi minta dekat peniaga-peniaga tepi jalan ni, kat luar negara lah. Tak bagi, semua tak bagi.
Lelah dia pergi minta kat homeless di tepi jalan tu kan, yang tak ada rumah tu. Homeless bagi. Tak apa, saya pun susah ambil share bagi tuan-tuan. Jiwa homeless tu lebih besar daripada orang yang kaya tuan-tuan. Itu kata jiwa yang kaya. Nabi pernah pesan pada Abu Zar Al-Ghifari. Abu Zar ni sahabat Nabi yang miskin. Nabi kata, atara anna kasratal mal wal ghina, adakah kau fikir banyaknya harta itu kaya? Kata Nabi, fa innal ghina ghina nafs. Kaya sebenarnya kaya jiwa. Nak sebut ni macam mana tuan-tuan? Tuan-tuan, kalau tuan-tuan dapat rezeki, contohlah gaji tuan-tuan 10,000, tuan-tuan seronok. Tuan-tuan percayalah, ada orang yang gaji 2,000 dia dapat, dia lebih seronok pada tuan-tuan. Tidak? Rasa nikmat hidup tu, alhamdulillah, boleh makan anak dengan isteri aku. Dia rasa nikmat. Sebab tu orang yang dah kaya sangat tuan-tuan, kadang-kadang lah yang kaya sangat, dia buat kerja bodoh tuan-tuan. Betul tak? Dia pergi tunjuk duit. Ada kan? Dia nak kahwin dengan janda tu, ada hak lelaki tu apa nama tu, dia tunjuk duit, balin duit, noh, lempak. Ada berapa juta duit dia. Ada yang tunjuk emas. Betul tak? Pasal apa buat kerja lagu tu? Tuan-tuan, sebab orang dah tahu dia kaya. Dia pun dah bosan dengan kekayaan dia. Jadi buat kerja pelik supaya orang tengok, tunjuk kat orang. Betul tak? Tunjuk, rasa tak puas jiwa dia, nak perhatian pada orang. Lebih baik kita tak jadi macam dia. Hidup sederhana sudah tuan-tuan. Baik. Ada orang tuan-tuan dia dapat rezeki sikit tapi dia rasa nikmat. Betul tak? Alhamdulillah. Ada orang tuan-tuan dapat 10,000, dia rasa tak nikmat. Pasal apa? Kalau boleh nak 20,000. Nampak jiwa dia. Kalau dah 20,000, 20,000 ni tak boleh lagi Ferrari ni. Dia nak 100,000. Dah 100,000 tak boleh nak beli yacht, apa? Kapal layar kan. Mahal tu. Dia nak beli kapal layar pula. Jiwa tak cukup. Dan Nabi dah beritahu lah sifat anak Adam. Kalau Allah Ta'ala tak berkati hidup dia, tak berkati rezeki dia, lau kana li ibni Adam wadiyan min dhahab labtagha thalithan. Kalau anak Adam ada lembah emas, 2 lembah emas. Tuan-tuan, lembah emas ni antara 2 gunung lembah penuh emas. Agak-agak berapa harga tu? Berapa trilion tuan-tuan? Kita ada 1 lembah emas. Tuan-tuan, senang kata penuh surau ni, tuan-tuan ada emas. Berapa juta tuan-tuan? Trilion kot. Bilion-bilion lah kot tuan-tuan. Kata Nabi SAW, sikap anak Adam kalau dia ada 2 lembah emas, labtagha thalithan, dia pergi cari yang ketiga. Walan yamla fahu illa turab, tidak ada yang boleh memenuhi mulut dia, tidak ada yang boleh puaskan dia kecuali tanah, yakni mati. Bila mati, tanah masuk dalam mulut dia, puas macam tu. Jadi tuan-tuan, cek diri kita tuan-tuan. Kalau Allah Ta'ala sebab tu kita kerja, baik kita buat kerja elok. Kita kerja apa-apa kita buat elok. Kalau Allah Ta'ala berkati kerja tu, rezeki yang kita dapat, kita rasa puas. Rezeki yang kita dapat tidak menghalang kita untuk beribadah. Rezeki yang kita dapat tidak menyebabkan kita menjadi sombong. Rezeki yang kita dapat tidak menyebabkan kita rasa dengki, hasad dengan orang lain. Nampak tu? Dia jadi lapang jiwa ni. Dia rasa tenang. Macam saya sebut, orang kalau dah capai makam yang tinggi, dia sembahyang 2 rakaat lebih nikmat daripada kita yang pergi shopping tuan-tuan. Betul kita kalau pergi shopping sonok tuan-tuan, pergi shopping beli ni, beli tu, beli ni, sonok. Orang yang capai makam yang tinggi paling nikmat ketika dia sujud di tengah malam, dia mengadu pada Allah, itu saat paling nikmat. Allah jadikan nikmat bagi dia. Baik tuan-tuan. Kemudian An-Nur, yang maha terang. Allah sebagai cahaya yang menerangi seluruh alam dan mengatasi di atas segala cahaya. Allah dipanggil Allahu nurus samawati wal ard, mathal nurihi kamishkatin fiha misbah. Teruslah, misbah fiha zujajah. Jadi ceritanya Allah lah yang memberi cahaya, ataupun Allah lah yang mencipta cahaya. Allah bukan cahaya tuan-tuan. Ada setengah orang dia fikir Allah Ta'ala itu cahaya. Allah Ta'ala memang cahaya, bukan. Dalam ayat dia sebut apa? Wa khalaqaz zulumati wan nur, dalam permulaan surah Al-An'am kalau tak silap. Allah Ta'ala lah yang menjadikan kegelapan dan cahaya. Cahaya ni benda yang kita tak tahu hakikat dia, kita nampak, tapi Allah jadikan dia. Kegelapan tu, tuan tengok gelap kat luar tak ada cahaya kan, gelap tu Allah jadikan.
Kalau tak ada gelap, tak ada cahaya, tuan-tuan tak boleh bayang lagu mana. Boleh bayang tuan-tuan? Gelap tak ada, cahaya tak ada. Tuan-tuan nak bayang lagu mana? Pasal mata kita berfungsi melalui cahaya. Betul tuan-tuan? Cahaya masuk function lah mata kita. Kalau cahaya tak ada, tak function lah. Kalau cahaya tak ada, gelap pun tak ada, mata tak berfungsi. Nah, mata tak berfungsi tuan-tuan. Jadi kalau tuan-tuan buka mata dalam keadaan tak ada cahaya dan gelap, mata tuan-tuan tak ada nampak, tak function terus, hilang function. Nak function lagu mana? Tak ada cahaya, tak ada kegelapan, tapi cahaya kegelapan Allah yang jadikan. Jadi maksud dia Allah yang memberi cahaya di langit dan di bumi. Termasuk juga di arash Allah Ta'ala itu, Allah Ta'ala memberi cahaya. Malah sebut di dalam hadis riwayat Muslim, katanya ada cahaya yang cahaya antara Allah, cahaya yang menyebabkan Nabi SAW tidak melihat Allah pada malam Isra' dan Mi'raj. Di malam Isra' Mi'raj ni ada banyak pandangan ulama. Adakah Nabi tengok Allah ataupun tidak? Majoriti ulama kata Nabi di atas langit itu tengok Allah. Sebahagian pandangan kata tengok dengan hati. Pandangan yang kedua mengatakan tengok, tapi tengok cahaya. Sebab ada sahabat Nabi, antaranya Abu Zal Al-Ghifari, dia tanya kat Nabi SAW, sama juga isteri Nabi Aisyah radhiyallahu anha, tanya Nabi tengok Allah tak waktu malam Isra' dan Mi'raj? Kata Nabi, nurun anna ra'ahu, cahaya, tengok. Kata Nabi, cahaya banyak, bagaimana aku melihat zatnya? Jadi maknanya Nabi di atas sana tu, Nabi tengok cahaya. Di sana cerah dengan cahaya tuan-tuan. Tidak nampak zat Allah. Itu pandangan yang ketiga. Pandangan yang keempat, menerima mana-mana pandangan tuan-tuan. Semua pandangan ni diterima, diiktiraf. Jadi kalau tuan-tuan nak tengok cahaya tuan-tuan, kalau tuan-tuan rajinlah, tuan-tuan pergi buka handset, tuan-tuan boleh tengok gambar-gambar galaksi daripada teleskop James Webb. James Webb tu harga dia berapa bilion, 10 bilion kot USD orang buat daripada emas. Lepas tu dia boleh kontrol dia, dan dia dah hantar dia ke angkasa lepas. James Webb punya teleskop, dia sekarang ni dia dah keluar daripada sistem suria dah tuan-tuan. Dia dah terbang, dia hidup guna sistem solar. Dia serap tenaga solar. Dan James Webb punya teleskop tu dia dah terbang, travel keluar daripada sistem suria. Tapi yang hebatnya tuan-tuan, sistem suria ni jauh tuan-tuan. Kita dengan matahari pun 300 juta kilometer. Kita dengan Marikh pun berapa ratus ribu tuan-tuan. Kita dengan Pluto pun berapa ratus juta tuan-tuan. Tak tahulah ribu juta dengan Pluto. Teleskop James Webb tu telah keluar daripada sistem suria, tapi dia masih lagi dapat berhubung dengan dunia tuan-tuan. Oh, hebat tuan-tuan. Jadi daripada teleskop itulah dia cerap angkasa lepas. Cerap. Oh, tuan-tuan boleh tengok di internet tuan-tuan. Kalau tuan-tuan tengok, tuan-tuan akan sebut subhanallah lah tuan-tuan. Tuan-tuan akan tengok macam-macam galaksi, macam-macam makhluk, bintang, nebulanya, cahayanya, black holesnya. Tuan-tuan akan tengok, Allahu Akbar. Cahaya yang kadang-kadang kita tengok, tak ada cahaya tu di bumi tu. Warna tu tak ada di bumi. Pelik warna dia. Jadi kalau tuan-tuan rajin, tuan-tuan boleh tengok di internet, tuan-tuan type je image James Webb, James Webb teleskop, image from James Webb teleskop. Tuan-tuan boleh tengok bagaimana cahaya-cahaya yang menerangi di langit-langit tuan-tuan. Bagi saya sangat mengagumkan lah, sangat hebat lah. Daripada teleskop James Webb nama dia. Baik tuan-tuan, habis. Akan datang kita sambung yang ke-94, Al-Hadi, yang maha pemberi petunjuk. Ini cerita dia panjang lah. Kenapa ada orang Allah Ta'ala beri petunjuk, kenapa ada orang Allah Ta'ala tak bagi petunjuk? Siapa? Adakah salah Allah, salah petunjuk? Kenapa Allah Ta'ala bagi petunjuk pada Sayyidina Umar, tidak bagi petunjuk pada Abu Talib dengan Abu Lahab dengan Abu Jahal? Kenapa ada orang dapat petunjuk, ada orang tak dapat? Nanti kita tengok pada penjumpaan yang akan datang. Jadi cukup sekali itu, saya mohon maaf kalau kurangan dan sebagainya. InsyaAllah kita bertemu pada bulan hadapan. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم سائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل منا شقيا ولا محروما ولا مطرودا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين.